أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hai, Assalamualaikum. Dan bertemu kita lagi dalam video kali ini. Dan apa khabar semua? Diharapkan anda semua sihat dan sejahtera lah. Dan aku ingin ucapkan selamat bekerja lah kepada yang tengah bekerja. Dan yang kepada yang tengah berehat ataupun tengah bercuti, selamat beristirahat. Diharapkan video pada kali ini akan memberi hiburan kepada anda semua. Okey, pada video kali ini aku nak bawakan dua kisah pendek tentang pengalaman individu yang dibuka hijabnya, ataupun orang panggil ada mata ketiga lah, ataupun selalu orang panggil sixth sense lah. Dan sangat jarang dan rare orang ada kebolehan seperti ini. Dan ada juga yang menggunakan kebolehan ini untuk tujuan yang baik seperti merawat dan sebagainya. Dan pada kisah kali ini aku nak membawa dua kisah pendek tentang pengalaman seorang individu yang boleh nampak makhluk alam sebelah. Jadi kalau nak tahu kisah selanjutnya, kena stay tune sampai habis kisah ini. Boleh? Jom. Kisah ini diberi tajuk Pengalaman Pernah Melihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebenarnya aku ni dah jadi silent reader untuk fiksyen Sasha. Tapi baru-baru ni aku rasa teringin nak share pengalaman aku pernah melihat lembaga dan terdengar bisikan-bisikan halus ketika masih budak-budak. Sampailah usia aku 18 tahun. Dan sekarang ni pun umur aku dah menginjak ke 23 tahun. Selepas aku masuk alam dewasa, hijab aku semakin hari semakin tertutup. Tapi sebenarnya aku banyak berubat jugalah dengan ustaz. Banyak makan masa untuk pulihkan balik hijab yang terbuka ni. Tapi kisah aku ni taklah seram macam kisah-kisah lain. Tapi disebabkan aku ni seorang yang penakut, jadi pengalaman yang berlaku pada waktu zaman aku kanak-kanak dulu telah menjadi satu pengalaman yang ingin aku kongsikan kepada anda semua supaya menjadi satu pengajaran dan juga hiburan untuk kita semua. Waktu aku masih kecil, aku pernah melihat benda yang orang sekeliling tak nampak. Tapi bila aku dah menginjak ke dewasa, sehinggalah sekarang, benda tu dah semakin tertutup dan tertutup. Dan Alhamdulillah aku dah tak nampak dah.
makhluk alam sebelah. Tapi kisah ni terjadi waktu aku kanak-kanak dululah. Okey. Kisah satu. Kisah pertama. Kisah pertama ni berlaku ketika aku masih kecil. Kisah ni berlaku ketika aku kanak-kanak lagi, dalam umur 4 hingga 6 tahun. Waktu kecil, mak aku ni selalu bawa aku ke mana-mana saja dia pergi. Sebenarnya mak dengan ayah aku dah berpisah semenjak aku kecil lagi. Jadi dia takkan tinggalkan aku. Dia mesti akan bawa aku bersama-sama dengan dia. Dan nak ditambah cerita, mak aku ni selalulah berurut dekat rumah-rumah kampung. Mak aku ni selalulah jumpa orang tukar urut. Dan adalah satu hari tu, dia pernah bawa aku dekat satu rumah nenek ni dekat kampung. Dan biasalah kan, orang mengurut selalunya akan buat dalam tempat tertutup, macam dalam bilik ataupun di sebalik tirai. Jadi masa mak aku dengan nenek tu duduk dalam bilik tu, tengah mengurut dan tutup pintu. Jadi aku telah dibiarkan seorang diri dekat ruang tamu. Aku hanya duduk dekat sofa je dekat rumah nenek yang mengurut tu. Tapi time tu tak ada lagi lah gadget yang canggih kan, smartphone. Jadi aku hanya termenung sajalah sorang-sorang. Nak buat desain pun tak pandai sebab tak ada kawan. Dan hari tu masih siang. Jadi aku tak rasalah seram duduk dekat rumah nenek mengurut tu. Dalam aku tengah duduk syok termenung tu, sambil tunggu mak aku tengah mengurut ni, tiba-tiba betul-betul depan mata aku, nenek yang tukang urut tu melintas depan aku. Sedangkan nenek yang urut mak aku tu masih ada dalam bilik, tak keluar lagi. Jadi siapa yang lintas depan mata aku ni? Nenek tu bila berjalan tak pandang langsung dekat wajah aku. Maksudnya dia lalu macam tu je, buat dek je. Laju pula tu dia berjalan. Lepas tu dekat tangan dia tu aku nampak dia bawa sesuatu dan terus tembus pintu. Keluar macam tu je, tak buka pintu. Tapi disebabkan aku masih kanak-kanak masa tu, aku tak reti lagi lah nak rasa takut. Tak fikir pun pasal hantu-hantu ni. Dan nenek tu gaib macam tu je. Tapi yang paling peliknya, nenek tu keluar masuk banyak kali. Tembus pintu depan, lepas tu masuk balik menuju ke dapur. Lepas tu keluar balik dari dapur dan tembus balik ke pintu depan berulang kali. Nak bagi mudah fahamnya, nenek yang mungkin alam sebelah tu dia berkawat lah dalam rumah tu, sana sini berulang kali. Dan penulis ni pun masih kanak-kanak, jadi dia perhati je lah kan. Orang kata masih innocent, tak faham apa yang berlaku. Jadi bila aku dah dewasa, aku masih ingat lagi kejadian tu. Dan kadang-kadang aku berfikir balik, waktu tu aku betul-betul ke mimpi. Jadi disebabkan nak kepastian, lagipun benda tu dah berlaku bertahun-tahun lamanya. Jadi aku pun tanyalah balik mak aku tentang peristiwa, pernah tak dia bawa aku ke rumah nenek tersebut yang tukar urut. Dan mak aku hangguk dan sambil terkejut kerana dia terkejut bahawa aku masih ingat peristiwa tu. Jadi jika mak aku masih ingat peristiwa yang dia bawa aku pergi ke rumah nenek tukar urut tu, jadi maknanya apa yang berlaku dekat aku pada hari tu kiranya bukan mimpi lah. Okey, berakhir sudah kisah pertama dan kita teruskan dengan kisah kedua. Okey, kisah kedua ni, waktu ni pun aku masih lagi kanak-kanak. Dan mak aku memang kerap keluar dengan kawan-kawan kerja dia, kawan-kawan perempuan kerja.
Sampaikan bila diorang bercuti dekat mana-mana pun, mak aku masih takkan tinggalkan aku. Selalunya kalau ada setengah orang, dia tak bawa anak dia kalau nak keluar dengan kawan-kawan kan. Tapi mak aku ni dia memang takkan tinggalkan aku. Jadi diorang ni pun bercuti lah kan, diorang planning dengan kawan-kawan kerja. Mak aku ni pun book lah hotel untuk 2-3 hari. Memang best lah time tu kan, nak tidur hotel. Dan cerita ni pula berlaku dekat air terjun, bukan dekat hotel. Dan lepas kami check in hotel apa semua, dan kami pun bersiap-siap semua dan turun semula dari hotel, keluar daripada hotel, terus menuju ke satu kawasan air terjun untuk piknik ataupun berkelah. Dan waktu kami tengah mandi-manda berkelah bagai dengan mak aku dengan kawan-kawan mak aku ni, dan kami pun ambil lah bergambar lah dekat air terjun tu untuk buat kenangan. Dan dalam banyak-banyak gambar tu, ada satu gambar yang ditangkap oleh kawan mak aku ni dekat air terjun tu, yang kawan mak aku ni tolong ambilkan. Kawan mak aku ni tolong ambilkan gambar. Dan mak aku pun dukung aku nak bergambar tu, nak masuk dalam gambar tu kan. Bila nak bergambar kan, kena duduk dalam posisi nak bergambar. Jadi mak pengirim cerita ni dukung penulis ni. Waktu tu dia masih kanak-kanak. Waktu nak bergambar tu, aku perasan yang ada seorang perempuan ni berdiri tak jauh daripada kita orang. Maksudnya mak pengirim cerita ni dengan pengirim ni berdiri, dan ada entiti yang duduk dekat berhampiran dengan mereka. Tak jauh. Nak kata jauh, tak jauh. Nak kata dekat, tak dekat. Dan apa yang menarik perhatian aku, perempuan itu iras macam mak aku. Dari sudut rupa dan berpakaian memang sebiji. Dan wanita tersebut tak pandang aku langsung, dan dia straight je tengok dekat kawan mak aku ni yang tengah nak ambil gambar. Maksudnya orang yang pegang kamera tu lah. Dan lepas habis balik tu, memang meremang lah bulu roma. Time aku tengah tarik ni pun, bulu roma aku tengah naik disebabkan teringat balik peristiwa tersebut. Jadi disebabkan masa tu aku masih innocent, aku pandang je balik makhluk alam sebelah yang menyerupai mak aku ni. Tapi aku pandang dengan tak ada rasa takut, tak ada rasa apa-apa, kosong. Yang pelik, yang confusenya, aku tengok mak aku ni ada dua waktu tu. Dan kehadiran dia tu pun, mak aku dengan kawan dia macam tak perasan langsung. Kiranya penulis ataupun pengirim cerita ni je lah yang boleh nampak. Mak dia dengan kawan mak dia langsung tak nampak. Seolah-olah dia tak wujud kat situ. Jadi lepas dah ambil gambar apa semua, mak aku pun terus bawa Kodak. Waktu tu kamera belum digital lagi, jadi pakai Kodak ataupun filem. Lepas takat gambar mesti kena cuci dekat kedai gambar. Jadi mak aku ni pun jenis yang suka cuci gambar. Lepas tu bila lepas cuci gambar, simpan dalam album. Dan even aku masa tu masih budak, disebabkan confused dan nak pastikan apa yang aku tengok tu betul, jadi aku perhati balik gambar yang dah dicuci oleh mak aku tadi. Dan memang betul wujud wanita tersebut yang sebiji macam mak aku. Dan masih ada dalam gambar tu. Nak digambarkan kedudukan dia lebih kurang macam ni lah. Mak aku dukung aku sambil kita orang pandang ke arah kamera. Okay, macam contohlah aku ni menghadap kamera, aku dukung anak kecil. Macam ni. Dia menghadap macam ni. Posisi kami dalam gambar tu dekat kami dalam gambar tu dekat sebelah kiri. Maaf tadi tertekan sound effect anjing. Dan sebelah kanan kami pula, perempuan tu berdiri juga dengan tangan lurus sambil senyum ke arah kamera. Senyum yang dimasukkan di sini, senyum yang menakutkan tu lah, yang senyum Joker tu. Walaupun kejadian tersebut dah banyak tahun berlalu, tapi sampai sekarang aku masih ingat dan terpahat di memori aku. Last aku tanya mak aku berkenaan gambar kat air terjun tu, ya, dia cakap memang betul dia pernah bawa aku ke air terjun tu dengan kawan dia.
Dan betul, kita orang memang ada bergambar. Sebabnya gambar tu dah hilang. Penat dah aku cari, geledah habis almari mencari album-album keluarga, tapi gambar aku dengan mak aku dekat air terjun tu dah tak tahu macam mana boleh hilang. Bila aku cerita dekat mak aku pasal wanita yang menyerupai dia tu, dekat mak aku ni, aku ceritalah A sampai Z apa yang aku nampak. Mak aku ni dia diam je. Sama jugalah dengan kisah nenek tadi tu. Mak aku pun macam pelik, kenapa aku tak cerita awal-awal masa budak-budak dulu. Itulah, masa budak-budak dulu kan aku ni memang tak pandai lah nak bercerita tentang pasal benda-benda ni. Okey, itu sajalah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Kisah tentang hijab terbuka, di mana penulis ni ataupun pengirim cerita ini peminat fiksyen Syak-Syak. Jadi dalam dua kisah dia yang diceritakan tadi, memang pengirim cerita ini telah diberikan keistimewaan untuk melihat alam sebelah. Jadi agak menyeramkan juga bila dapat tengok makhluk alam sebelah ni. Tapi hati kena kental lah. Tapi nak buat macam mana, mungkin itu adalah rezeki yang Allah berikan, jadi kenalah hargai. Dan ada juga orang yang boleh nampak tapi digunakan ke arah kebaikan, seperti merawat orang kena rasuk, histeria dan sebagainya. Ni selalunya perawat ataupun ustaz lah. Okey. Sekian saja video pada kali ini, dan sebelum aku akhiri video kita, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi dengar. Dan kepada yang masih belum subscribe, bolehlah subscribe. Anda masih belum terlambat untuk berbuat demikian. Dan aku harap pada video yang akan datang kita boleh berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.